Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kali ini saya nak sharekan tentang titik pampasan. Okey, apakah itu titik pampasan? Titik pampasan itu ialah keamatan, aras keamatan cahaya. Okey, di mana kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Okey, sebagaimana yang kita tahu sebelum ini, fotosintesis dia menghasilkan glukosa, kan? Glukosa, oksigen dan air, kan? Sebelum ni saya ada share tentang persamaan lengkap fotosintesis. Okey, so glukosa ni kan kita tahu dia digunakan dalam respirasi. So fotosintesis dan glukosa ini saling berkait rapat. Okey, so pada titik pampasan, kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan dalam respirasi tumbuhan. Okey, so mari kita tengok kepada jadual graf ni. Okey, graf ni. So kita tengok di sini keamatan cahaya rendah dan keamatan cahaya tinggi. Sebagaimana kita tahu, faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada 3, iaitu keamatan cahaya, yang kedua kepekatan karbon dioksida, dan yang ketiga adalah suhu, kan? Suhu. Jadi kita tengok sini kepada keamatan cahaya. Okey, semakin keamatan cahaya tinggi, semakin kadar respirasi pula, kadar fotosintesis meningkat. Okey, so pada masa ini, contoh kita letaklah sini dalam 3 pagi. Okey, so kadar fotosintesis pada waktu ini adalah rendah lah, sebab keamatan cahayanya rendah. Apabila keamatan cahaya itu rendah, kadar fotosintesis itu pun rendah, dan pengambilan karbon dioksida pun rendah. Okey, sebab fotosintesis kurang dilakukan oleh tumbuhan, macam tu. Mungkin waktu ni tumbuhan menjalani sekitar Kelvin ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, contoh. So kadar respirasi pula adalah tinggi berbanding kadar fotosintesis. Maka glukosa yang ada pada fotosintesis tu digunakan dalam respirasi. Kan kita tahu tindak balas tak bersandarkan cahaya ataupun sekitar Kelvin, dia menghasilkan glukosa, kan? So glukosa ni digunakan dalam respirasi. Ini adalah respirasi. Okey, ini adalah respirasi. Okey, so semakin bukan. Okey, so pada suatu masa, pada suatu pada masanya, respirasi dan fotosintesis adalah sama. Kadar respirasi dan kadar fotosintesis adalah sama pada satu masa. Okey, sebenarnya jangan keliru. Contoh di sini, contohlah sini 11 pagi, bukannya besoknya pun 11 pagi juga. No, dia bergantung kepada keamatan cahaya pada hari yang berlaku tu. Mungkin dalam hari tu dia mendung, petangnya baru dia keamatan cahaya tinggi dalam jam 2 macam tu. Macam tu. Dia tak semestinya ini jam 11, esok jam 11, besok jam 11. No, bukan. Dia bergantung kepada cahaya. Okey. So, pada masa ini, inilah yang kita gelar sebagai titik pampasan. Kan? Titik pampasan itu ialah aras keamatan cahaya yang melibatkan kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Maksudnya di sini, kadar fotosintesis sudah sama dengan kadar respirasi. So, glukosa telah pun dihasilkan oleh fotosintesis. Okey, dan glukosa yang dilakukan oleh fotosintesis digunakan dalam respirasi, dan saling orang cakap berputar-putarlah begitu sejak sampailah semakin lama keamatan cahaya tu meningkat, kan? Mana ada orang cakap semakin meningkatlah, kan? Semakin meningkat. Jadi apabila semakin meningkat, kan kita sudah tahu faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya. So
kadar fotosintesis semakin tinggi pada masa ini. Pada masa ini semakin tinggi. Maka kadar respirasi pun rendah. Okey. So kita boleh cakap pada waktu yang ini ni, okey, mengalami rugi bersih. Dalam glukosa digunakan dalam respirasi. Okey, cara untuk fahamnya beginilah. Glukosa kan dihasilkan dalam fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan glukosa. Okey. Tapi yang glukosa ni diguna oleh respirasi. Tak kerugi fotosintesis. Dalam fotosintesis buat. Tapi respirasi yang guna. Rugilah fotosintesis. So inilah kita panggil rugi bersih. Di mana respirasi yang menggunakan glukosa daripada hasil fotosintesis tu. Macam tu. So selepas titik pampasan dia mengalami untung bersih. Caranya adalah dia cakap dalam glukosa kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Okey, cara fahamnya fotosintesis menghasilkan glukosa. Jadi glukosa ni tidak lagi digunakan dalam respirasi. Dia digunakan sepenuhnya dalam fotosintesis. Jadi dia untunglah dia yang buat, dia yang guna. Macam tu. So pada masa ini mungkin berlakunya kondensasi dalam glukosa. Glukosa akan terkondensasi menjadi kanji. Kanji ialah makanan untuk tumbuhan itulah. Okey. So begitulah caranya lah untuk faham. Okey. Apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan, kadar fotosintesis pun meningkat. Okey. Gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera. Okey. Bukannya kan respirasi dia menghasilkan karbon dioksida. Bukannya karbon dioksida yang dalam respirasi tu digunakan untuk fotosintesis. No, di atmosfera. Okey, melalui stoma menampung kadar penggunaan dalam fotosintesis. Gas oksigen yang berlebihan akan dibebas ke atmosfera. Pada masa yang sama, kadar penghasilan glukosa melebihi penggunaan glukosa. Okey, disimpan dalam bentuk kanji. Ini pada selepas titik pampasan lah. Sebab glukosa yang berlebihan kan yang dihasilkan oleh fotosintesis tu, jadi dia terkondensasi menjadi kanji. So macam itu. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.